Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diharapkan sahabat saya berada dalam keadaan yang sihat sentiasalah. Okey, hari ini nak ceritakan berkaitan dengan kebaikan hibah. Okey, hibah. Hibah ni apa dia? Hibah ni ialah hadiah yang kita berikan kepada penama ataupun orang yang kita sayang selepas kita meninggal dunia ataupun kita terkena sakit kritikal. Jadi hibah ni adalah merupakan hadiah lah dalam bahasa mudah. Tapi dalam hibah takaful ni adalah hadiah yang kita sediakan untuk anak dan isteri kita untuk mereka teruskan kehidupan selepas kita meninggal. Kita kan sebagai orang lelaki, kita ni adalah merupakan tunjang ataupun tulang belakang dalam keluarga kita. Jadi bila kita meninggal, maka tulang belakang tu hilang. Bila tulang belakang ini hilang, macam tubuh kita lah. Bila tulang belakang ada masalah, maka yang lain-lain susah nak bergerak. Sama juga dengan anak dan isteri kita. Bila kita sebagai ketua keluarga ada masalah, meninggal dunia, kan, kita tak tahu mati ni bila, sakit ni bila. Jadi bila terkena perkara tersebut, maka anak dan isteri kita lah yang akan merana, akan menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, jadi kita ambillah takaful. Kita ambil takaful. Kadang-kadang orang nampak takaful ni suatu perkara yang membebankan. Tapi bila terkena pada kita, barulah kita tahu bahawasanya yang kita rasa beban tu sebenarnya adalah merupakan satu nikmat yang kita bayar bulan-bulan. Bila kita dah contoh terkena sakit ataupun kita meninggal dunia, kan, isteri kita akan merasa nikmat tersebut. Dan kalau kita rasa kita tak nak terbeban bulan-bulan pada waktu ni, mungkin anak dan isteri kita lah yang terbeban selepas kita tak ada. Okey, secara mudahnya ada dua cara kita nak menyimpan, kan, kita nak tinggalkan anak isteri kita ni dengan harta. Ada dua cara. Yang pertama ialah cara biasa. Cara biasa ialah dengan simpanan di bank. Simpanan di bank. Baik. Simpanan di bank ni terpulanglah macam-macam, kan. Ada tabung haji, ada CIMB, macam-macam lah bank apa yang kita guna. Contoh, kita ambil 200 sahaja. Kita ambil 200 sahaja, lebih kurang 10% lah daripada pendapatan kita bulanan. Kita ambil 10%, 200. Jadi kita 200 ni kita simpan bulan-bulan dalam bank. Bulan-bulan kita simpan, kita ambil 200 ni kita simpan dalam bank darab dengan 12 bulan. Jadi berapa kita akan dapat setahun? Kita akan dapat lebih kurang RM2,400. Ya, RM2,400 lebih kurang. So, andai kata kita anggaplah kita menabung selama 10 tahun. So, kita akan dapat RM24,000. Okey, baik. Kita akan dapat RM24,000 di dalam bank kita. Kita simpan selama 10 tahun. Selama 10 tahun kita simpan. Okey. Pilihan yang kedua kita ada ialah kita mencarum dengan Pru, BSN, takaful, kan, hibah. Okay, sama juga, kita ambil 200 juga contoh, ataupun kita ambil separuh. Kita ambil 100 dengan harga caruman 154, darab dengan 12 bulan sama dengan 1,848. Okey. So, selama 10 tahun kita akan dapat apa? 18,480. Katakanlah baki daripada 154 ni kita simpan dalam bank. Baki dia ada berapa lagi? Ada lebih kurang 2,000 lebih, macam itulah, kan. So ada dalam bank dalam 2,000 daripada 200 ini. So
Dengan Pro BSN ni kita cuma simpan 18,000 sahaja. Dalam tabung haji, dalam simpanan bank kita simpan 24,200 bulan kan. Komitmen kita tinggalkan harta kepada anak-anak kita. Okey, katakanlah kita tak tahu kan, mati ni bila-bila pun tak tahu, esok lusa pun kita tak tahu kan. Rugilah kalau kita meninggal esok lusa dalam keadaan kita tak bersedia apa-apa, kita tak ready apa-apa, tak sediakan apa-apa. Katakanlah tahun ke-11 kita diuji, kita minta doa lah supaya kita sihat. Cuma kita tak tahu kan, Allah nak uji kita meninggal tahun yang ke-11. Okey, yang ni kita letak tepi dulu. BSM hibah kita ambil. Bagaimana dengan simpanan di bank? Okey, bila kita meninggal, apa yang kita tinggalkan? Pertama sekali kita tinggalkan, of course lah, tanggungjawab isteri dan anak-anak. Yang paling besar ialah macam mana isteri nak jaga anak-anak isteri dan anak-anak. Apa yang mereka terpaksa hadapi, macam-macam lah kan. Kalau kita ada sewa rumah, kalau ada nak kena bayar sekolah anak, pendidikan kan, kalau kita ada hutang kereta, ada hutang dengan orang, hutang orang. Okey, apa lagi? Kan, kalau kita ada buat rumah kan, hutang dengan orang, buat rumah, hutang buat rumah, macam-macam. So ini semua tanggungjawab yang akan jatuh di atas bahu isteri sahaja, isteri semata-mata. Okay, so sekarang ni dalam keadaan banyak-banyak semua ni, 24,000 ni cukup tak? Kalau rasa cukup, okey, kita tengok balik 24,000 ni dapat semua tak kat isteri? Tak. 24,000 ni dia akan lalui apa? Yang pertama sekali, faraid. Okey, orang yang lalu pengalaman faraid ni memang dia orang tahu dan dia orang faham, yang dah berpengalaman hadapi kes-kes faraid ni, makan masa, kadang-kadang bulan-bulan, kadang-kadang sampai tahun. Makan masa, sangat-sangat makan masa. Jadi macam mana isteri nak survive? Makan minum. Yang keenam, makan minum anak. So macam mana isteri nak survive dalam keadaan faraid? Dan yang kedua ialah, of course, harta ni akan dibekukan. Kita tak tahu kan. Dibekukan lah sebab nak difaraidkan dulu. Urusan macam ni rumit. Yang ketiga juga boleh berlakunya ialah perbalahan sebabkan faraid ni, perbalahan adik-beradik. Kita tak payah pergi jauh. Kita tengok kisah Abam kan. Abam dengan macam mana kakak ipar dengan adik ipar sendiri sampai bergaduh, sampai masuk. Itu kes yang besar. Kes yang kecil kita tengok dekat kampung-kampung, banyak isu-isu yang berlaku di antara adik-beradik kerana harta. Jadi inilah antara risiko yang berlaku, perbalahan. Lagi apa lagi? Nak bayar hutang dan sebagainya. Of course lah. Yang keempat, kena tolak juga hutang yang ada. Hutang-hutang kita, hutang rumah dan sebagainya. Jadi faraid pula, isteri ni berapa? Isteri ni 1/8, 1/12 kalau tak silap. Jadi kalau kata 24,000 ni kan, 24,000 daripada 24,000 ni bahagi dengan 2,000 sahaja isteri dapat. 2,000 sahaja isteri dapat. So sikit sangat daripada 24,000 ni. Kalau melalui proses faraid, 2,000 sahaja isteri dapat. Dan banyak lagi lah. Dalam keadaan ini, kalau kita meninggal terus, kalau macam mana kalau kita kena sakit kritikal,
kritikal. Tambah pula kat sini kos perubatan. Macam mana kita nak bayar kos perubatan kalau sakit kritikal kan? Lebih kurang RM50,000 setahun. Mana nak cari RM24,000 memang tak cukup. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tengok dah macam mana dalam keadaan kita tak ada takaful. Ini yang pertama sekali, simpanan biasa. Kita menyimpan biasa. Okey, cuba kita tengok kalau kita mencarum dekat PeruBSN Hibah. Kita simpan dekat PeruBSN Hibah dengan RM18,000 sahaja dalam masa 10 tahun. Tapi andai kata kita meninggal biasa, yang pertama sekali kita akan dapat pampasan. Pampasan apa? Meninggal biasa. Kalau kita meninggal biasa, berapa? RM350,000. RM350,000. Banyak. Kita bayar RM18,000 sahaja. Selama 10 tahun ni kita dapat berapa? RM350,000. Kan? RM350,000. Jauh tu angka tu. Dan bagaimana pula kalau kita meninggal sebab ataupun kita sakit lumpuh kan? Tadi sakit lumpuh, kena kos perubatan. Sakit lumpuh, paling tidak kita dapat juga pampasan RM350,000 juga. Dalam keadaan ini isteri dapat menarik nafas lega sebab isteri dapat pampasan tersebut RM350,000. Kita ada kos untuk tanggung kos perubatan kita. Dapat juga pampasan dekat isteri dan anak-anak. Okey lagi. Kalau kemalangan, katakanlah kemalangan, kita kerja macam-macam kan. Kemalangan ni contoh kita kerja dekat tempat kerja kita tak tahu berlaku apa-apa dekat tempat kerja kita. Contoh kita sebagai seorang tukang masak, berlaku apa-apa ke kan, kita tak tahu. Tengah masak tiba-tiba jatuh benda ni, jatuh benda tu pun, kita pun meninggal sebab kemalangan. Pampasan akan berganda menjadi RM700,000. Wow, hampir RM1,700,000. Kemudian yang keempat ialah kalau kita kemalangan dalam kenderaan awam, kita dapat berapa pampasan? Sebanyak RM1,050,000 juta ni juta. Sejuta lah, lebih kurang RM1,050,000 kita dapat sejuta kalau dalam kenderaan awam. Dan last sekali ialah kalau kita luar negara, mati luar negara, contoh kita pergi tunaikan umrah ataupun kita tunaikan haji, kita meninggal kan. Ramai kes-kes ayah-ayah kita atau nenek kita, kawan-kawan kita yang pergi umrah meninggal di sana. Paling tidak isteri, anak isteri kat rumah dapat berapa? 1.4 juta. Wow, 1.4 juta dalam meninggal dekat Mekah kan. Lepas tu tinggal pula anak-anak kita dengan 1.4 juta. Siapa yang tak nak? Jadi dengan kos berapa? 154 sahaja sebulan. Kita rasa terbeban. Sekarang. Tapi apabila kita meninggal ataupun sakit kritikal, adakah ini beban? Tak. Yang ni sebenarnya beban. Yang mana kita tak sanggup nak bayar. Kita kata tak sanggup lah, terbeban lah bulan-bulan. Tapi ini yang kita dapat, beban lepas kita meninggal dunia yang kita tinggalkan dekat isteri. Tapi kita beban sekarang bulan-bulan kita bayar 154. Tapi kita tinggalkan nikmat kepada anak dan isteri kita. Dan ada lagi kelebihan yang lain. Contohnya yang keenam, boleh contohlah kita dalam keadaan sakit kritikal, kita tak payah bayar polisi. Kalau kita kena sakit kritikal, polisi akan jadi percuma. Kita tak payah bayar dah, sebab dia dah waive dah Prudential yang bayar bulan-bulan untuk kita. Jadi polisi kita jadi percuma. So
Kita pilihlah yang mana. Kalau tengok dalam dua keadaan ni, mana kita nak jadi. Jadi orang yang pertama, contoh ni ni Azam, ni Izu kan. So kita nak jadi Izu ke kita nak jadi Azam? Azam dia simpan dalam bank, tapi bila dia meninggal merana anak-anak dia. Dalam keadaan banyak perkara yang nak diselesaikan. Isteri pun dapat berapa je daripada simpanan dia. Okey, macam mana pula Izu? Izu dia sanggup keluarkan 154 bulan-bulan. 10 tahun dia cuma bayar 18,000 sahaja, tapi pampasan dia dapat 350,000. Malah kalau sampai kepada 1.4 juta. So nikmat yang ditinggalkan kepada isteri dan anak-anak. Terbeban sekarang, tapi ringan akan datang. Daripada kita nak ringan sekarang, rupa-rupanya terbeban akan datang. Sebab kita tak tahu kan mati bila. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu Wa Taala kata setiap manusia itu akan mati. Ataupun walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah ni bila sampai ajal dia tidak akan dilambat-lambatkan. Tak akan dilambatkan. Kita tak tahu, Allah je tahu bila kita mati. Ataupun sakit. Kita tahu kita sakit. Pernah tak kita kata aku takkan kena sakit? Aku takkan kena sakit. Yakin ke kita takkan kena sakit? Tak. Sebab Allah, dalam Al-Quran sendiri sebut, Allah sendiri sebut orang beriman ni akan diuji. Akan diuji dengan apa? Kesakitan. Dalam tafsir Ibn Katsir sebut yang diuji itu ialah dengan kesakitan. Jadi buat pilihan yang bijak. InsyaAllah fikir-fikirkanlah. Jadi apa-apa boleh terus berhubung dengan saya, insyaAllah saya permudahkan. Itu sahaja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.